yang berusaha kepada penazim masjid, pada Setiausaha Masjid Himmatul Aliyah, pada jawatan kuasa Masjid Himmatul Aliyah, juga kepada pegawai-pegawai yang terdiri pada imam-imam, Bilal dan juga Siap, khususnya ulama-ulama, ustaz-ustaz, guru-guru, ibu bapa, khususnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni buat pertama kalinya saya berada di hadapan ahli karya saya sendiri. Dan inilah kali pertama, tuan-tuan, saya tak perlu kenalkan diri saya. Kalau tempat lain saya kenalkan diri saya. Inilah pertama kali saya keluar untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam untuk menyampaikan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Saya bersama-sama dengan jemaah ni adalah antaranya adalah amanah daripada tuan guru saya yang meminta saya untuk sama-sama keluar untuk menyampaikan apa ilmu yang telah disampaikan oleh guru saya. Guru saya lebih menekankan kepada kesempurnaan solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ketahui bahawa dalam kita berdoa, dah bermula dah doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Masya Allah. Tak lama lagi kita akan jumpa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Apa yang telah terjadi pada bulan Rajab sebenarnya? Kalau kita selusuri pada bulan Rajab, ada satu peristiwa yang amat penting dalam kefarduan solat kita, iaitu berlakunya Isra' Mi'raj. Dan di masa Isra' Mi'raj itu telah naik, telah dibawa oleh Allah SWT dengan hamba Allah yang lain, termasuk juga malaikat dan buraq ke langit. Dan di sana adanya pertemuan Nabi kita dengan Rabbul Jalil. Di antara peristiwa yang paling penting ialah pemerintah atau difardukan solat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang di mana ketika Isra' Mi'raj itu, Allah telah memfardukan, memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Pada awalnya kita diperintahkan, umat Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk solat sebanyak 50 waktu. Bagaimana ya kalau kita sembahyang 5 waktu sekarang? Tak dapat bayangkan. Apabila telah diperintahkan, maka telah turun. Masa dia turun ke langit, saya tengok langit ke berapa, bertemu dengan Nabi Musa AS. Menasihatkan kepada Nabi kita, pergilah jumpa Allah, mintalah kurang lagi, ataupun mintalah berikan satu yang lebih, yang kurang daripada yang telah diperintahkan. Rasulullah mengambil pandangan Nabi Musa, maka dia telah pun pergi bertemu Allah. Bila bertemu dengan Allah SWT, bila bertemu Nabi Musa, berulang kali Nabi Musa minta turun naiknya Nabi Muhammad bertemu Allah SWT, hinggalah menjadi kefarduan kita menunaikan fardu solat ini sebanyak 5 waktu. Begitu juga bila jumpa balik Nabi Musa mengatakan, umatmu tak kuat untuk melakukan 5 waktu. Mintalah, mohon balik. Tapi Nabi Muhammad dah malu pada Allah SWT. Dan kalau kita selalu meminta dengan orang pun kita malu kan? Kita ni ada sifat malu. Bila minta banyak sangat, lagi dengan Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat udara yang kita hirup, nikmat rezeki yang kita makan, nikmat isteri yang kita dapat,
nikmat anak yang kita ada, nikmat, semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT tidak perlu berbayar dan tidak perlu diberikan ganjaran. Cuma hanya apa yang Allah minta daripada kita ialah ibadat kepada Allah SWT. Oleh itu kita diperintahkan oleh Allah SWT ini itu adalah untuk beribadat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka membacakan satu ayat yang mungkin tuan-tuan sendiri pun telah menghafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis solah. Apa maksud wa aqimis solah? Dirikanlah solat. Adalah fi'il amar yang menyatakan kita ini diperintahkan oleh Allah. Bila perintah itu adalah fardu, diperintahkan oleh Allah kepada kita itu aqimus solah. Dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Perintah Allah SWT dalam surah Al-Ankabut. Dan sambung yang selepas ya aqimus solah itu ada penyataan yang menyatakan bahawa inna solata tanha. Sesungguhnya solat itu tanha itu menegah anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu ialah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan yang munkar. Apa yang tuan-tuan faham tentang ayat ini? Ayat ini yang menyatakan bahawa apabila kita melakukan solat, solat itu akan menghasilkan satu tindakan yang mana tindakan kita meninggalkan perkara yang buruk dan juga perkara-perkara yang mungkar. Itu yang kita perlu faham tentang ayat tadi. Saya bacakan sedikit daripada kitab yang saya bawakan ini. Allah memerintahkan kita mendirikan solat. Seterusnya Allah menyatakan hasil solat yang didirikan dengan sempurna, iaitu kekuatan jiwa di dalam diri yang berupaya menahan diri daripada melakukan dosa besar dan dosa kecil. Dan keadaan ini terhadap kesalahan perbuatan dan mengetahui terhadap kesalahan perbuatan tersebut, dengan memiliki kekuatan ini, seorang itu dinamakan hidup beragama. Bila kita tahu tentang itu, maka kita tahu bahawa kita ini hidup beragama. Kerana apa? Ada satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi as-salatu imaduddin. Salat itu ialah tiang agama. Kalau kita lihat rumah kita, siapa yang ada tanah, kadang tu tanah sendiri, kita lihat. Dia pertama-tamanya dia memang akan buat kirakan bim tepi dulu, lepas tu bagi simen, lepas tu apa yang nak menegakkan yang lain. Yang menegakkan yang lain ialah tiang. Begitu juga dengan agama, solat ini diibaratkan sebagai tiang kepada agama. Man aqamaha faqad aqama din. Maka siapa yang mendirikan solat, maka dia mendirikan agama. Itu siapa, wa man tarakaha faqad hadama din. Maka sesiapa yang meninggalkan solat, maka maknanya dia telah meruntuhkan agama. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu perhatikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, mestikan mereka itu solat. Kerana solat itu adalah tiang agama. Dan ianya memberikan satu rahmat kepada kita apabila kita bersolat. Ya? Justru setiap orang yang bersolat mestilah menjadikannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagai hasil yang perlu diperolehi melalui solat yang dilaksanakan. Hasil ini akan diperolehi apabila solat didirikan dengan sempurna, bukan hanya semata-mata menunaikannya kerana ia telah diperintahkan. Untuk menghasilkan solat yang
mencegah diri kita daripada perkara-perkara yang buruk dan mungkar ini, salah satunya ialah kita mesti mendirikan solat dengan sempurna. Ya? Ada ilmu tentang solat ini. Menyempurnakan solat ini bukan hanya ikut-ikutan, tapi ia perlu kepada ilmu dan juga perlu belajar bagaimana solat yang sempurna, bagaimana solat yang sah, bagaimana solat yang menyebabkan batal. Kena tahu tentang perkara itu. Perkara mana yang wajib, yang rukun dan bukan yang mana sunat. Pada malam ni saya akan bawa perkara-perkara sunat. Namun begitu, saya akan membawa juga menyulami ataupun bersama-sama dengan perkara sunat itu, saya akan menyatakan mana perkara-perkara yang rukun, yang akan akan diterima oleh Allah SWT tentang solat, iaitu rukun. Rukun itu penting. Namun begitu, rukun mungkin tuan-tuan dan perempuan semua dah pandai. Namun begitu, saya akan buat solat. Mana yang kata sunat? Yang kita buat selama itu sunat ke ataupun rukun? Tapi saya akan bawa juga yang mana yang rukun itu, supaya tidak tertinggal perkara yang rukun. Kerja yang sunat tapi tertinggal yang rukun. Kita akan cuba ungkaikan yang mana sunat dan juga yang rukun. Tuan-tuan dan perempuan, kita dah lama bersolat. Tapi tahu ke? Tuan-tuan tahukah? Adakah persoalannya? Adakah tuan-tuan tahu? Adakah solat anda atau solat tuan-tuan dan perempuan sekalian yang hadir pada malam ini sempurna atau tak? Adakah ianya diterima oleh Allah SWT? Solat yang kita selama ini buat. Maka pada malam ni kita akan sama-sama lihat perkara-perkara yang kita amalkan itu adalah perkara sunat atau fardu ataupun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan bahawa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Solatlah kamu, perintah ya. Hendaklah kamu solat kama tu iaitu sebagaimana ra'aitumuni, sebagai engkau lihat, umuni sebagai yang kau lihat, aku sembahyang, usolli, sebagaimana aku sembahyang. Kita mesti solat seperti apa yang Rasulullah SAW sembahyang. Tuan-tuan dapat ke ilmu yang menyatakan bahawa kita ni sembahyang seperti yang diperintahkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, mesti sembahyang cara Nabi Muhammad SAW. Yakin? Apa yang tuan-tuan sembahyang ni semuanya adalah hasil daripada ataupun sama seperti Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kita belajar. Cari ilmu. Bagaimana untuk menyatakan bahawa kita ini solat dengan sempurna ataupun tidak. Terfikir ya, kita ni solat betul. Siapa yang sampaikan kita? Betul tak? Jadi oleh itu kita mesti salah satunya meyakini kepada ustaz-ustaz kita dan ulama'-ulama' kita dan guru-guru kita. Jangan tak yakin pada guru kita. Guru yang kita pastikan ianya telah yang diperakui, ianya telah mendapatkan ilmu yang sebenarnya, dan kita tahu beliau adalah seorang yang betul, maka kita yakin. Kerana apa? Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama'-ulama' ini, ustaz-ustaz ni, bukan ya, ulama' ni maksudnya orang-orang yang berilmu, yang beramal soleh, itu adalah waris kepada nabi-nabi. Maka janganlah di antara kita yang tak ada ilmu nak cuba nak mengkeji, nak menghina ulama'-ulama' yang mana beliau telah banyak memberikan sumbangan yang besar kepada dakwah
Islamiah itu sendiri. Mana-mana ustaz pun. Jangan. Walaupun mereka mempunyai satu kemungkinan kelemahan itu janganlah sampai kita menjadi orang yang suka mengeji dan menghina orang lain disebabkan sifat. Kerana kita ini manusia, bukan kita ini semua sempurna. Kerana di antara kita ada juga kelemahannya. Maka kita hendaklah mengikuti cara Nabi yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya lebih suka membawa satu buku iaitu 500 sunat-sunat solat dalam mazhab Imam Syafi'i. 500 banyak ya. Dan ianya dikarang oleh Allamah Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami yang berasal dari Hadramaut, dan ianya waris ataupun sampai keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunannya sampai kepada Fatimah Az-Zahra ataupun pada isteri kepada siapa? Isteri kepada Ali. Ada orang tahu isteri kepada Ali, iaitu cucu atau keturunan kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang telah disusun oleh Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami, 500 sunat-sunat solat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita terus kepada isi kepada kitab ini, iaitu sunat-sunat sebelum solat. Pertama dalam buku ini yang menyatakan bahawa sunat-sunat sebelum solat adalah di antaranya ialah azan. Azan ialah perkara sunat. Yang nombor 2 ialah iqamah. Iqamah juga adalah sunat. Hukum azan dan iqamah adalah sunat muakkad pada solat Jumaat dan solat 5 waktu. Apa maksud sunat muakkad? Apa maksud fardu ain? Fardu ain ialah fardu yang wajib, yang tak boleh kita tinggalkan. Sunat muakkad pula ialah sunat-sunat yang dituntut. Kalau fardu tu wajib. Fardu. Apa nama fardu itu adalah wajib. Kalau sunat itu, apa hukum melakukan perkara sunat? Dapat sunat. Dapat pahala. Apa hukum orang tidak melakukan perkara sunat? Alangkah ruginya kita tak buat perkara yang mendapat pahala ini. Kerana dia kata tak buat tak dapat apa-apa. Tak dapat apa, rugi. Kita ubahlah bahasa kita tu. Tak buat, alangkah ruginya kita. Ya? Kerana tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Juga dikatakan azan ialah fardu kifayah. Selain fardu kifayah yang saya sebut ni, sekarang azan fardu kifayah, ada fardu kifayah yang lain. Tuan-tuan tahu apa fardu kifayah yang lain? Salli ala hadzal mayit arba'at takbiratin. Fardu kifayah. Kan? Apa maksud fardu kifayah? Seorang buat, yang lain tak payah. Macam tu. Sepatutnya tidak buat begitu. Ayat itu tak boleh digunakan. Kena buat juga, sama juga jadi. Kalau tak buat, rugilah kita. Sebab ia mendapat pahala yang besar daripada Allah SWT. Ya? Kalau tak buat, tak apa. Ya? Tapi rugi. Fardu kifayah pada solat Jumaat dan sunat pada solat fardu. Ada sedikit tentang perkara azan ini. Saya nak cerita tentang azan ini. Apa maksud azan? Apa makna azan? Azan dari segi bahasa ialah pemberitahuan.
pengumuman, pemberitahuan bahawa telah masuk waktu fardu zuhur, telah waktu isyak. Pengumuman, nak beritahu dah masuk waktu. Seruan, azan itu adalah seruan. Hayya 'alas solah. Marilah kita sembahyang. Seruan, ada kata seruan pada azan tersebut. Dan pengisytiharan, nak menyatakan bahawa dia mengisytiharkan telah masuknya waktu. Itu dari segi bahasa. Pada istilah macam mana pula? Dia kalau bahasa Arab ni, dia ada bahasa, makna dari bahasa dan juga makna dari istilah. Istilah ialah gabungan perkataan tertentu. Gabungan perkataan tertentu untuk menandakan masuk waktu solat fardu. Kita dengar je azan tu masuk, telah masuk waktu fardu. 5 waktu tersebut. Maka orang kan, oleh itu memang disarankan kita ini, muazzin ini, melaungkan azan ke awal waktunya supaya umat Islam yang lain dapat menunaikan solat di awal waktu. Kita cerita sejarah azan pula, macam mana boleh timbulnya sejarah azan ni. Tuan-tuan dah tahu bahawa sebelum hijrah telah berlaku Isra' Mi'raj pada bulan apa ni namanya? Bulan Rajab. Telah difadukan. Tapi bagaimana cara untuk memanggil? Untuk menandakan macam mana nak ajak sahabat-sahabat itu untuk bersolat. Maka Rasulullah SAW telah mengumpulkan beberapa orang sahabat dan bermesyuarat. Itu cara mesyuarat. Nabi Muhammad mesyuarat. Nabi Muhammad walaupun dia seorang yang dikasihi Allah dan diberikan ilham oleh Allah SWT, dia boleh. Oleh itu kita juga kalau ingin melakukan satu keputusan dalam keluarga ke, dalam suatu kumpulan ke, kita perlu mesyuarat. Satu sunnah ya, bermesyuarat. Dan apabila kita dah menjadi jawatankuasa dalam mesyuarat itu, maka bagilah idea. Janganlah datang dengar je. Datang tu bila dah tahu besok ni ada meeting, kita dah tahu dah besok ni nak bagi. Nak bagi idea ataupun nak bagi pandangan-pandangan yang boleh memajukan masjid, yang boleh memajukan surau, yang boleh memajukan persatuan, yang boleh macam NGO. Perlu macam itu. Bukannya jadi AJK untuk mendapat nama. Bukannya menjadi AJK untuk kemuliaan. Oh dia JK. Oh dia Nazir. Oh dia Timbalan Nazir. Oh sisa. Hebat tu. Sebenarnya jawatan itu adalah taklif. Tanggungjawab. Yang ianya akan dipersoalkan besok. Di hari akhirat besok. Takut saya pun banyak jawatan ni. Saya ingatkan diri saya juga. Jadi takut perlu takut dan kita perlu jalankan tugas kita dengan sebaiknya setelah kita dilantik. Okay. Bermesyuaratnya, Rasulullah SAW telah bermesyuarat. Ada sahabat Nabi yang memberikan idea atau memberi pandangan kibar bendera. Kibar bendera. Ada sahabat Nabi yang lain pula, iaitu meniup serurai, meniup terompet. Ada yang bagi cadangan begitu Ada juga sahabat Nabi yang memberi cadangan loceng. Ting tong. Situ kot. Mungkin ting tong kita datang semua sembahyang. Namun begitu pendapat-pendapat tersebut telah ditolak dalam mesyuarat tersebut oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dalam banyak lagi proses-proses tu, cuma proses yang menjadikan azan kita seperti ini apabila Abdullah bermimpi cara azan seperti yang kita. Abdullah sahabat Nabi telah bermimpi bahawa beliau bermimpi bagaimana cara untuk azan. Maka beliau telah bertemu dengan sahabat Nabi, dengan Nabi Muhammad SAW, menyatakan tentang apa yang telah dimimpikan cara untuk azan.
Maka Rasulullah SAW telah meminta kepada Bilal bin Rabah untuk mengalunkan ayat ataupun kalimah yang telah dimimpikan oleh Abdullah itu. Apabila telah waktunya, Bilal bin Rabah telah melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sehingga akhir. Maka datang Umar. Umar menyatakan bahawa azan seperti itu, kalimah seperti itu sama seperti apa yang dimimpikan oleh Umar. Maka ketika itu barulah kita sejarahnya sehingga sekarang kalimah-kalimah azan itu hingga ke hari ini dengan adanya ulama-ulama menyampaikan tentang ilmu tersebut. Itulah sejarah bagaimana azan itu dilaungkan. Saya suka membacakan sikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa iza hadaratis solah falyu'azzin lakum ahadakum. Apabila hadir ataupun apabila telah tiba waktu solat, hendaklah salah seorang daripada kamu melakukan azan. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan yang lebih tua daripada kamu menjadi imam. Riwayat Al-Bukhari. Apabila di satu tempat, apabila datang pada satu tempat, dah tiba waktu solat, maka perlu azan. Itu adalah sunnah. Azan. Kira-kira lah mana? Kalau di masjid ini memang telah ditentukan. Telah ditentukan oleh Jabatan Islam Selangor sendiri dengan enactmentnya yang menyatakan bahawa perlu dilantik imam, perlu dilantik Bilal. Jadi Bilal kita pun dah dilantik. Itu. Jadi kita tak perlu nak berebut untuk menjadi Bilal. Sebab tunggu Bilal dah ada. Okay. Dan sekiranya kita dalam satu tempat yang lain, contoh hari keluarga ke, ataupun di satu tempat lain, ada 3 orang, ada 2 orang. Jadikan yang lebih tua daripada kamu menjadi imam. Jadi kena cari imam yang, tapi kalau ada tahu, kena tahulah imam tu boleh melakukan ataupun tidak. Itu. Jadi kita hadis tadi menyatakan bahawa tiba solat, azan. Dan sekiranya dalam sekumpulan itu, yang lebih layak adalah yang lebih tua, yang lebih ilmunya. Di sini kita telah dilantikkan. Saya juga lebih suka menceritakan juga kelebihan muazzin ni. Muazzin. Imam dengan muazzin, mana yang best ya? Kita tengok imam best ni, imam nampak kan? Dia lebih ke depan sikit. Muazzin ni, kita tengok dulu lah ya. Bercita-cita nak jadi imam. Tak ada yang bercita-cita nak jadi Bilal. Esok jadi imam ya, nak ya. Tak ada cerita pun. Esok jadi Bilal ya, tak ada kan. Semua jadi yang nak achieve yang utama. Tapi kelebihan muazzin ni, ya, antaranya, diberikan keampunan sejauh mana suara azan sampai. Masya Allah. Orang yang muazzin tu, ya, diberi keampunan sejauh mana suara azan disampaikan. Dan diberi pahala yang bersolat kerana mendengar azannya. Allahu Akbar. Dengar je orang solat je, dia dapat pahala. Orang yang solat itu. Masya Allah. Banyak kan? Setiap waktu dia azan, dia mendapat ganjaran seperti ini. Keampunan. Itu. Okay. Yang kedua, muazzin diampunkan dosanya. Bila azannya Allah telah ampunkan dosanya. Subhanallah. Kita kena minta, ya Allah ampunilah dosa aku. Ampunilah dosa aku ya Allah. Tapi muazzin melaungkan azannya telah diampunkan dosanya. Dan dimasukkan syurga. Masya Allah. Orang muazzin ni masuk syurga. Tu muazzin tu ahli syurga. Jangan pandang sebelah mata tau. Muazzin ni dia tu ahli syurga. Muazzin tu ahli syurga. Tapi ahli syurga yang mana?
Iaitu muazin yang takutkan Allah. Tengoklah kehidupan muazin tu. Muazin tu takut dengan Allah tak? Kalau diserai azannya tapi tidak melakukan perkara yang Allah larang atau Allah murka, dia tidak tergolong dalam muazin yang saya sebutkan tadi. Tapi sekiranya dia seorang yang tidak melakukan perkara fahsyak mungkar, melakukan kebaikan, hati yang mulia, masya-Allah, dia azan, dosanya diampunkan, dimasukkan dalam syurga. Dan diikuti dengan mendirikan solat. Dan orang yang muazin tu dirikan solat. Kalau muazin ya tak dirikan solat, ini bukan tergolong kalau dikurang solatnya, tak tergolong dalam golongan ini. Ini adalah kelebihan muazin. Kadang-kadang tu kita bolehlah minta, kalau dah ahli syurga tu kan, mintalah doa kat dia kan. Mana tahu kan ada keberkatan muazin ni. Saya juga cerita tentang sunat azan. Yang pertamanya, orang yang nak azan ni mesti suci. Mesti beruduk. Ya? Dia tak, kalau tak beruduk, dia tak dapat pahala tu. Boleh. Dia punya roh memanggil tu tak berapa baguslah kalau kita tak azan ni. Tak bersuci. Menghadap kiblat. Orang nak azan ini menghadap kiblat. Apa jugalah kalau kita nak azan, kat mana pun kita cari tempat menghadap kiblat. Yang ketiganya, baik dan merdu suara. Baik dan merdu suara. Dan seboleh-bolehnya, ialah kita ni ada suara, macam saya suara ada, tapi tak merdu. Tak boleh jadi bilal. Kalau kita lihat azan tu, kalau pastikan kalau dengar stesen radio, TV ke, radio ke, azan berbeza-beza. Berbeza-beza cara azannya sebab dia memasukkan seni lagu, rakbi, sikah, nahwan, menyebabkan suara. Ini azan apa ni? Ini azannya lain. Jadi itu dia untuk menarik, supaya dapat menarik jemaah untuk hadir ke masjid ataupun surau. Dengar je, surau sedapnya suara. Itu pentingnya suara juga memainkan peranan penting untuk menarik jemaah untuk hadir ke masjid. Dinyaringkan. Azan ini perlu dinyaringkan dengan suara yang kuat. Nyaring, kalau nyaring kena kuat kan? Adakah nyaring itu dengan suara yang pelan? Nyaring. Tak. Azan itu perlu dengan suara yang nyaring. Kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyari, kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bolehlah, tapi tak nyaring. Tak boleh kan? Kena nyaring. Azan mesti berdiri. Sunat berdiri, bukan mesti. Sunat berdiri. Ada satu cerita, ada orang tua cerita dengan saya. Al-muazzin suara sedap. Dan macam mana imam masuk dalam bilik yang muazzin mana? Rupanya dia azan dengan sambil duduk. Jangan dibuatlah gitu ya. Okey, itu berdiri. Yang keenamnya menghadap kanan apabila melaungkan hayya 'alas salah. Menghadap ke kanan. Muka dan dada. Itu kalau kita nak jadi muazzin lah. Ya? Yang ketujuh, menghadap kiri. Apabila melaungkan hayya 'alal salah. 2 kali. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 apabila? Apa pula lagi? Yang ke-8. Iaitu berbisik-bisik dahulu. Berbisik dengan kawan ke? Bukan. Maksudnya, bila berbisik ataupun kalimah yang akan dilaungkan tu dibacakan dulu cara bisik. Kalimah yang akan dilaungkan.
Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum tu, sebelum melaungkan tu kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah kita azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Baru kita laungkan. Berbisik dulu sebelum melaungkan kalimah yang sebenarnya. Yang kesembilan, dimasukkan kedua jari ke dalam telinga. Dua jari ya. Dua jari ke dalam telinga. Ya, masuk dua jari supaya tujuannya untuk tinggikan suara. Kalau kita tengok musabaqah Al-Quran, tilawah Al-Quran kan, kalau sekiranya dia memerlukan suara yang tinggi, dia biasa akan pegang. Sebenarnya bukan apa, sebab dia nak meninggikan suara dia. Dia untuk tinggikan suara dia. Itu sebabnya perlu nyaring. Bila nyaring, perlu suara tinggi yang disunatkan untuk kita masukkan kedua jari ke dalam telinga. Yang ke-10, semasa ini untuk jemaah. Yang ke-10, semasa azan dilaungkan tidak boleh bercakap. Maka apabila tidak bercakap, apa yang disunatkan? Disunatkan kita menjawab ataupun membaca seperti yang telah dilaungkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menyahut azan. Itu. Ya tidak boleh dan menyahut azan. Ada sedikit yang saya nak menyatakan tentang menyahut azan ini. Apabila kita menyahut azan tadi, yang telah kita sebutkan tadi, menyahut azan, maka kita perlu sahut dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya, antara sunat-sunatnya iaitu apabila telah berakhirnya azan itu, maka kita perlunya kita menjawab apa? Menjawab doa iqamah tadi, menjawab iqamah tadi. Iaitu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'as maqamam alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Kenapa kita perlu menjawab? Perlu dalam di antara maknanya dalam doa tadi ialah kita meminta untuk datangnya Nabi Muhammad kepada kita. Ya. Ati Muhammad, datangkan kepadaku ya Allah Nabi Muhammad. Yang mana di ketika itu adalah untuk kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahawa kita ini perlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh itu marilah kita sama-sama mendengar azan dan juga menjawab supaya kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti dulu.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدارة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وأنته إنك لا تخلف الميعاد. Ayat tadi ada menyatakan tentang Ati Sayyidina Muhammad dan wasilah wal fadilah. Datangkan Nabi Muhammad kepadaku. Doa tadi tu. Ati apa? Ya. Bila? Dalam doa lepas azan tadi kita ada sebut Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maksudnya datangkan Nabi Muhammad kepadaku. Maksudnya tuan-tuan berdoa kepada Allah untuk datangkan Nabi Muhammad pada kita. Padaku, pada yang membaca doa. Kita baca doa tadi kan. Sebagai penghubung kepada Allah dan keutamaan bagiku serta kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya, sesungguhnya engkau yang tidak menyalahi janji. Allah tidak menyalahi janji, maka pastikanlah kita sentiasa ataupun menunggu ataupun azan itu diberikan waktu, kita memberi waktu supaya kita menjawab ataupun membaca doa selepas azan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sedikit ingin membacakan tentang peranan imam sendiri. Peranan imam di dalam masyarakat amatlah penting. Semua gerak-geri dan tingkah laku imam menjadi perhatian dan juga contoh teladan. Jadi imam ni jadi contoh teladan. Ya. Oleh itu para imam hendaklah menjaga akhlak dan tingkah laku mereka sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat dan juga sebagai orang yang dihormati. Imam juga hendaklah menjaga tutur katanya serta memastikan sejarah pakaian yang sesuai dengan peribadian beliau sebagai pemimpin masyarakat. Maka nak jadi imam ni kena
mempunyai akhlak yang baik, kena pakaian yang baik, yang menutup aurat, ya, supaya ianya menjadi panduan kepada yang lain. Pakaian imam ketika solat. Sebaik-baiknya imam memakai jubah dan serban sebagai pakaian Rasulullah SAW, atau memakai songkok dan berbaju Melayu, berkain pelekat. Itu sebenarnya. Inilah pakaian yang sesuai bagi seorang imam. Elakkan daripada memakai baju berlengan pendek. Kadang tu kita ni tengok imam tidak digalakkan berpakaian berlengan pendek. Bukan imam saja sebenarnya. Ini ingatan untuk semualah dengan jemaah. Ya. Elakkan daripada baju berlengan pendek dan pakaian berlogo atau yang bertulis sesuatu. Kita ni ada baju t-shirt kan, ada banyak berlogo kan. Sebenarnya baju tersebut tidak sesuai untuk bawa ke masjid ataupun tidak sesuai. Elakkan. Sebab apa? Bila orang sembahyang, dia akan mengganggu kehusyukan. Kan persoalan saya, kenapa kau baca? Dia bukan masalah baca tak baca. Dia bila kau tengok je, dia akan memberi perhatian. Jadinya pastikanlah kita tidak memakai pakaian yang bergambar, bertulisan, kerana ianya mengganggu ataupun jemaah lain. Cara dirikan solat. Imam adalah mempunyai hak ke atas Bilal. Imam ada hak atas Bilal. Kalau ikut caranya, imam ada hak atas Bilal. Apa haknya? Untuk mengiqamatkan sembahyang. Imam ada hak kepada Bilal untuk iqamatkan sembahyang. Sebaik-baik Bilal hendaklah mendapatkan izin atau isyarat izin dari imam untuk beriqamah. Bukan bunyi, maksudnya sekarang ni dah tit-tit terus kita azankan. Tapi sunnahnya ialah kita minta izin. Tengok, saya teringat tu arwah Imam Syahid. Kalau dia datang je, dia akan sebut dia tengok kenapa lah Imam rupanya inilah caranya memberi isyarat kepada imam. Dia belajar maksudnya, Imam Syahid tu belajar tu. Mendapat izin dengan isyarat izin dari imam untuk beriqamah. Ingat tak? Saya kecil-kecil ingat. Kalau datang maghrib tu, nanti Imam Syahid datang, arwah imam saya, dia akan maka Bilal ketika itu Wak Yunan dia akan bagi iqamat. Adalah menyalahi sunnah sekiranya Bilal mengiqamat sembahyang sedang imam belum selesai solat sunat. Pastikan imam ni, Bilal kena pastikan imam yang nak bertugas tu dah selesai solat. Oleh itu, imam hendaklah memberitahu Bilal mengenai peranannya supaya mendapat kesempurnaan solat. Maka imam perlu menyatakan tentang kesempurnaan. Ya, Bilal itu. Kemudian apabila solat diiqamatkan, maka waktu yang paling afdal bagi imam berdiri ialah apabila Bilal telah selesai mengucapkan semua kalimah iqamah. Ya. Imam ni dia nak berdiri untuk pergi solat apabila muazzin ataupun Bilal telah habis qomat. Maka Bilal baru atau imam baru berdiri, ya. Walau bagaimanapun imam boleh untuk bangun sebelum daripada qomat. Walau bagaimanapun imam boleh bangun sebelum daripada qomat. Yang sebaik-baiknya tadilah qomat habis barulah imam bangun, ya. Dan dibolehkan sekiranya imam berdiri sebelum qomat. Para makmum pula tidak digalakkan bangkit sehinggalah mereka melihat imam telah bangkit. Itu peranan imam. Imam kena tahu. Kita pun kena tahu siapa imam yang mengimamkan melalui kita itu. Imam kena bangkit. Bukannya makmum bangkit. Ini makmum kita tak tahu makmum dah bangkit dulu. Kalau ikutkan daripada cara panduan sembahyang bermakmum ni,
Para makmum pula digalakkan bangkit hinggalah mereka melihat imam telah bangkit atau imam telah keluar dari biliknya menuju ke mihrab. Nampak? Kalau nampak imam dah ke depan ni, kita dah boleh bangkit. Nampak imam dah ke depan. Kalau tak nampak lagi imam ke depan, makmum duduk ya dulu. Gitu. Itu. Adapun kelakuan setengah makmum yang bangun ketika Bilal menyebut qad qamatis solah, itu adalah pendapat golongan mazhab Hambali. Mazhab Hambali, qad qamatis solah, qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Dia bangun. Itu pendapat golongan mazhab Hambali. Itu pun dengan syarat imam telah berdiri. Itu pun dengan syarat imam telah berdiri. Jika tidak, makmum hendaklah berdiri ketika bila telah selesai iqamat. Telah berdiri, iqamat. Jadi yang pentingnya kita tengok imam dulu. Apa imam kita? Kita imam ada empat atau lima. Imam tu dia dah nampak imam dah ke depan, barulah kita boleh diri. Sebab sekarang ni amalan kita dah semua dah menuju ke depan semua. Kalau duduk, tapi sebenarnya duduk depan ni dia tak perlu duduk belakang. Semua makmum-makmum sebaiknya duduklah depan. Bila qomat datang terus kita berdiri, terus bangun. Ini pergi sana, ujung sini, penuhkan depan ni. Datang terus masuk ni, mana yang suka kat depan tu. Satu lagi amalan yang kita ni selalu kita silakan. Dalam beribadat tak ada mengalukan orang lain. Kita rebut ibadat tu. Tapi kalau perkara yang lain, dunia, kita boleh untuk orang lain. Pergi ibadat ke masjid, kita rebut-rebutlah ke depan. Sebab orang yang berada di saf pertama ini mendapat pahala yang lebih daripada orang yang lain. Jadilah itu saja. Saya minta maaf sekiranya ada beberapa perkara yang telah saya lontarkan ini untuk kita kongsi ada menyentuh tuan-tuan dan puan-puan yang minta maaf saya batin. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah siapa perkongsian daripada kitab yang saya bacakan dan juga daripada kitab yang guru saya tulis ataupun sebagai yang menyusunnya. Jadi semoga ianya mendapat kebaikan kepada kita semua. Oleh itu marilah kita sama-sama berdoa agar kita mendapat ampun daripada Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.